kita ada dua segitiga. So kita ada segitiga yang pertama, kemudian segitiga yang kedua. Ini lebih kurang C, ni T, ni E. So maklumat dekat sini 140 darjah, 101, yang ni 34. Okay, yang ada dekat gambar rajah. Kemudian kita kena baca lah, diberi bahawa BE ialah 8.5, DE kita ialah 4.6, AC kita ialah 5.8. Okey, kemudian soalan A nya, hitung panjang bagi BC. Okey, so dia nak panjang yang ni kan, dia nak panjang yang ni BC. So kita nak guna formula. Okey, sebelum tu pastikan ada 3 maklumat dekat segitiga ABC lah. Okey, ada 3 maklumat, boleh selesai. So sekarang kita nak kena gunakan formula. Formula apa? Formula sin. Okey, tapi kita tak boleh okey, kita boleh direct terus cari BC. So iaitu BC stiplekan dengan sin 101 sama dengan 5.8 perkan dengan sin 34 kan. Okey, so kita dapat BC. Kita rasa dah terror dah ni kan. So 5.8 per sin 34 darab dengan sin 101. Okey, so kita akan dapat jawapan dia. Dah buat dah yang ni. Okey, yang dah buat please bagi jawapan yang kamu kira. 10.182 cm. Okey, 10.182 cm, sama macam dalam buku kan. Okey, so ini untuk A1. So A2, panjang bagi CD. Okey, dia nak panjang sini lah. Okey, so panjang CD kena merujuk segitiga BDE lah. Okey, so dia nak panjang CD, kita tak boleh cari panjang CD, kita kena cari panjang BD lah. Okey, maklumat kita cukup ada 3 untuk segitiga ni. Okey, cuma kita tak boleh guna formula sin lah sebab tak ada sisi dengan sudut yang bertentang kan. Jadi kita kena guna cos. Cos kita kena ambil BD lah, BD dulu. Okey, sebab kita nak guna sudut dekat 140 ni, jadi kita kena ambil sisi yang bertentangan dengan dia. BD kuasa 2 baru ambil kiri dengan kanan sisi 140 tu. 8.5 kuasa 2 campur dengan 4.6 kuasa 2 tolak 2 darab dengan 8.5 dengan 4.6. Okey, kemudian cos 140. Yang ni boleh direct guna kalkulator saja. Okey, pastikan buat square root okey, dah kira dah yang ni dapat berapa? Siapa yang dah kira? Kalau BD kuasa 2 dapat siapa yang dah kira? Saya dapat 12.382 cm. 12.382 ya. Okey, kalau sebelum buat square root dia akan dapat 153.315. Okey, dah buat square root baru dapat 12.382. Okey, seterusnya untuk nombor A3, soalan A3 yang ketiga luas bagi segitiga ABC. Dia nak luas yang ni So kalau nak luas, kita kalau boleh ambil yang panjang BC tadi kita ada ni. Panjang BC tadi kita ada ini jadi 10.182. Kalau boleh kita ambil yang sisi kiri kanannya ada dan sudutnya. Kalau kita pilih sudut 34, kita tak ada panjang AB, kita ada panjang BC je. Kalau kita pilih sudut 101, kita tak ada panjang AB, kita ada panjang AC. Tapi kalau kita nak pilih sudut dekat sini, ada dua-dua sisi. Tapi kena cari sudut lah. Nak cari sudut je senang. Berbanding kalau kita cari sisi kan. So kita cari dulu sudut bagi ACB. So sudut ACB mestilah 180 tolak 101 tolak 34. So kita dapat 45 kan. Okay, lepas tu barulah kita ambil yang ni 45. Kita gunakan dekat sudut 45 darjah tu. So luas
luas bagi segitiga ACB, ABC ke ACB ke, setengah. Okey, darab dengan 5.8, darabkan dengan 10.182, sin 45 darjah. So, yang dah kira dapat berapa jawapan? Dapat tak? Cikgu, nombor 2 tu dia minta CD. Satunya cikgu kena tolak 12 tu tolak dengan yang jawapan atas. Ya. Sebab nombor 2 tu dia nak CD kan? Okey, yang kita kira BD. So, kalau dia nak CD, jadi kita kena ambil 12 tolakkan dengan 10.182. 12.382 ni. Dah tersilap sini. Okey. 12.382 tolak dengan 10.182. So kita dapat 2.20 kan? 2.20 cm untuk panjang CD. Okey, kemudian yang nombor 3 tadi, yang ni kita dapat apa? Apa dia? Saya dapat 20.879. Okey, sama macam dalam buku kan, 20.879. Okey, seterusnya soalan yang soalan B1. Okey, lakarkan sebuah segitiga A prime, B prime, C prime yang mempunyai bentuk berbeza dengan keadaan A prime, B prime sama dengan AB, kemudian A prime C sama dengan AC prime, dan sudut A prime B prime C prime sama dengan sudut ABC. Okey, so untuk soalan B1 ini, okey, kita kena tengok sudut dulu Boleh nampak kan? Tak nampak cakap tau. Okey, kita tengok pada sudut dulu. So kalau ikutkan sudut pada B tidak boleh berubah lah. Maksudnya sudut ABC yang ni 34 ni tak boleh berubah. Okey, so bila dia tidak boleh berubah, jadi kita tahu garis yang tidak boleh kita gerakkan adalah AB dan BC. So kita hanya boleh gerakkan garis AC sahaja. Tapi yang mana kita nak jadikan dia sebagai pusat? Okey, yang mana kita nak jadikan dia sebagai pusat? Kalau tengok kat sini, dua maklumat dekat sini, yang mana yang berulang? Huruf A cikgu. Huruf A kan? So maksudnya A kekal, kita gerakkan C sahaja. Maksudnya kita ambil jarak AC, so kita buat macam lengkok situ, ataupun tak perlu, kita buat anggaran saja. So C akan berubah dekat sini. Okay, C berubah dekat situ. Okay, so kita akan lukis balik lah. Cikgu lukis balik dekat sini lah, sebab situ dah nampak crowded kan. So lebih kurang macam ni lah. Gambar cikgu tak betul kan. A, B, C kat sini. So anggaran C prime tu dekat sini buat macam tu je. So soalan dia kat sini dia kata lakar sebuah A prime, B prime, C prime kan. So C prime kita dah ada. So B ni kamu just buat slash B prime juga. A ni A prime. Macam tu. So dah lah yang ni macam ni je. Tak ada maklumat pun tak apa sebenarnya. Cuma tandakan dekat mana yang sama. Sebab bila kita buat lakaran, mesti jarak dia tak sama. So cara kita nak tunjukkan dia sama, kita kena buat tanda macam tu. Okey, seterusnya nyatakan saiz segitiga B prime, A prime, C prime. So dia nak luas lah. Saiz tu sama maksud dengan luas lah. Dia nak luas dekat sini kan. Okey, so macam mana cara nak dapatkan luas dekat situ? Sama juga. Kita kalau boleh, kita kena ada satu sudut dan dua sisi. Okey, kat sini sisi sudut dia 34. Kita ada panjang panjang AB, kita tak ada panjang AB. Okey, dan panjang sini 5.8, sini pun tadi 5, mestilah 5.8. Okey, lepas tu lagi maklumat yang kita ada,
Sini tadi 45 kan. Jadi kat sini pun mestilah 45. Okay, so kita boleh cari sudut dekat sebelah ni. 180 kita tolakkan dengan 45, kita dapat 135 kan. So sudut dekat sini 135, dekat sini 34. Okay, kita cuma ada satu sisi sahaja. BC nak kena cari pula, susah nak cari BC. Kita cari panjang AB lah. So sekarang ni kita kena cari panjang AB dulu. Okay, panjang, kalau kita nak cari panjang AB dan kita ada sisi AC prime ni, maksudnya kita kena ada sudut dekat sini. So sudut dekat sini mestilah 180 tolak 34 tolak 135. Okay, dapat 11. Sorry, dia bukan nak luas nyatakan saiz sudut saja. Ini je lah jawapan dia. Dia nak nyatakan saiz sudut sahaja, so tak perlu kira luas. So dapat sahaja ni 11 darjah. Ni je lah untuk B2 B2 yang ni je. Okay, tu saja. Okay, seterusnya kita tengok soalan. Okay, ni okay, dia punya gambar rajah dia. Kita ada dua segitiga. Okay, ini P, ini Q, ini R, ini S, ini 6, 9, 32, 8. Okay, 78. Okay, so cari panjang dalam cm bagi QS. Okay, dia nak panjang QS ni dia nak QS. Okay, kita nak guna segitiga yang mana ni? Ada dua segitiga tu, kita nak guna segitiga. Okay, yang ni 32 tadi, kamu ambil sudut pada sini lah. Cari sudut pada P dulu. So sudut pada SPQ, sudut SPQ adalah 180 tolak 78 tolak 32. Kamu akan dapat 70 lah. Okay, so sekarang baru boleh gunakan formula sin untuk cari panjang SQ. So SQ kita perkan dengan sin 70. Okay, lepas tu kita ambil sudut ni lah, 8 dengan 32 tu 8 perkan dengan sin 32. So SQ sama dengan 8 per sin 32 darab dengan sin 70. Okay, yang dah kira dapat berapa? SQ ataupun QS sama je. 14.186. Okay, sama macam dalam buku lah kan, 14.186. Okay, ni A1. A2, dia nak sudut QRS. QRS dekat sini lah QRS, dia nak sudut kat sini. Okay, so sekarang kita dah ada 3 maklumat. 6, sini 9, SQ tadi 14.186. Jadi ni memang confirm kena guna formula cos. Okay, so dia nak sudut dekat sini, yang bertentang dia dekat situ. So kita kena buat 14.186 dululah. Kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 campur 9 kuasa 2 tolak 2 darab 6 darab 9 cos sudut SRQ. Macam tu. Okay, so cik rasa dah mahir dah. Calculate kan. Okay, kamu akan kira 52 darab 6 darab 9. Okay, kita kira lah, kita kira. Okay, mungkin ada yang tak siap lagi. Tak apa, buat sama-sama, kita slow sikit. Okay, ni kuasa 2, kita akan dapat jawapan dia 201.2426. Kita ambil lebih sikit kalau tak dapat jawapan akhir lagi, kita buat ambil poin lebih sikit. 6 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2, kita akan dapat 117 ini. Okey, kemudian tolak dengan 2 darab 6 darab 9 ni, kita akan dapat 108 108. Okey, kalau kamu rasa cos yang ini macam susah, kamu boleh gantikan dulu dengan X. Kemudian nanti tulislah balik. X tu ganti balik dengan cos. Okey, so daripada sini sebenarnya, cikgu ajar lagi satu cara. Kamu boleh guna kalkulator, guna alpha sahaja. So kamu type lah 201.2426
alpha sama dengan, okey, mak cikgu guna kalkulator ni. Okey, 201.2426, kamu tekan alpha sama dengan 117 tolak dengan 108 alpha x. Kemudian kamu tekan shift CLC. Okey, so kamu akan dapat jawapan dia. Okey, negatif kan? Betul tak dapat negatif? Negatif. So kamu dapat X. X sama dengan negatif 0.780024. Ni dekat kalkulator. Okey, kemudian kalau kamu nak cari cos sudut SRQ tadi, kamu gantilah X ni balik dengan cos sudut SRQ. Okey, so sudut SRQ sama dengan shift cos lah. Kamu just tekan saja shift, tekan cos. So kamu akan dapat jawapannya 141 darjah 16 minit. Ni yang cikgu kira dalam darjah dan minit. Kalau kamu tak tukar dalam minit, dapat berapa? 141 point berapa? 141.26. Kan? Ni sudut SRQ Okey, kemudian ini je lah, yang ni jawapan dia. SRQ ataupun QRS sama ikut buku lah. QRS, ikut soalan dia nak QRS Okey, kemudian soalan B2, B1, B2 pula, sorry, A3. Okey, luas segi 4 PQRS. Yang ni kena kira 2 kali lah. Okey, katakan kita kira dulu segitiga PQS, kita kena campur dengan segitiga SQR kan. Okey, untuk segitiga PQS, okey, kita pilih sudut dekat mana? Kita nak pilih sudut yang mana? Kan dia kena ada 2 sudut kan, setengah AB sin C tu. Nak pilih sudut yang mana? Pilih, pastikan pilih sudut, lepas tu ada sisi, 2 sisi mesti ada sebelah-sebelah. Kalau tak ada, kena cari, tapi jadi lambat lah kan. So better kita pilih sudut dekat yang 78. Maksudnya kita ambil sisi yang 8 ni dengan 14.186. So 8 14.186 sin 78 campur dengan satu lagi SQR, segitiga SQR. So kita pilih yang mana? Kita pilih ni je lah sebab kita ada 6 dengan 9 ni, jadi kita pilih sudut pada R tu. So setengah darab 6 darab 9 sin. Okey, sin ni tadilah 141 darjah 16 minit. Okey, so kirakan yang ni dapat berapa? Ini 55.504. Okey, 72 pula, sorry, 16.816. So jawapan akhir dia dapat tak? Dah kira belum? Dapat 72.4 cm persegi lah 72.4 cm persegi. Okey, seterusnya soalan B1. Okey, B1 pula lakar sebuah segitiga S prime, Q prime, R prime yang mempunyai bentuk berbeza dari segitiga SQR dengan keadaan S prime, R prime sama dengan SR, S prime, Q prime sama dengan SQ dan sudut SQR. Okey, mestilah sama sudut SQR tak boleh berubah. Sudut SQR kat mana? Sudut dekat sini. Okey, tak boleh berubah. Jadi garis QS dengan QP tak boleh bergerak. So hanya boleh bergerak PS sahaja.
So yang mana kita nak jadikan pusat? Yang mana kita nak jadikan pusat? je. Ha? P ke S? Merujuk kat sini. Yang berulang ialah S. Nak SQR. Jadi sudut SQR kita ialah dekat sini. Jadi kita kena guna segitiga yang dekat bawah. Yang ni tak boleh bergerak. Sudut sini tak boleh gerak. Maksudnya RQ, QS pun tak boleh bergerak. Hanya SR saja boleh bergerak. So S sebagai pusat, gerakkan R. So anggaran dia lebih kurang dekat sini lah. Okay. So kalau cikgu lukis balik, dia akan jadi macam ini. Okay, sini R prime kita. Ni S tak boleh bergerak tadi. Okay. So kita punya R dekat sini lah. Okay, so kita punya Q prime dekat sini. S prime ni Q tadi kita buat slash sahaja. Okay, R prime dah sini. Okay, R prime dekat sini tadi. Betul ke? Aku kena dekat situ. Salah. Bukan kena dekat situ. Dia macam ni. Kamu ambil jangka lukis tu, kamu cucuk dekat S prime kat sini. Ambil jarak ke R. Okay. Dia bukan bersilang kat situ. Dia bersilang kat sini. Cuma gambar rajah cikgu ni dia salah Okay. Kamu boleh gunakan dekat kamu punya gambar rajah tu lah. Dia macam ni sebenarnya. Silangkan dia tu dekat sini. Garisan dekat sini. Q. Okay. So sini panjang sisi dia sama. Okay. Kalau sini 6, sini pun mestilah 6. Okay. Okay, tapi kamu dah buat macam ni pun dah okey dah tanpa tulis maklumat tu. Okay. Lepas tu barulah kita ni R prime tadi. Barulah kita jawab soalan seterusnya. Cari sudut S prime, R prime, Q prime. So dia nak dekat sini. Sudut dekat sini. Okay. So kalau dia nak sudut dekat situ. Okay. So apa yang boleh kita guna dekat maklumat yang dah ada? Okay, kita ada sisi yang ini tadi 14.186. Panjang RQ kita tak ada. Okay. Sisi dekat sini 6. Perlu ada sudut dekat sini. Okay. Okay, so sekarang ni kita nak guna formula ke? Kita nak guna macam mana ni? Macam mana kita nak cari sudut SRQ? Tak perlu guna formula sin atau cos kan? Kita boleh guna formula biasa je lah sebab sini tadi kita dah ada sudut sini ni. Dekat sini kita ada sudut dia tadi. Okay, iaitu 141 darjah 16 minit. Jadi dekat sini pun sama juga 141 darjah 16 minit. Jadi kalau nak cari sudut S prime, R prime, Q prime, hanya buat 180 tolak 141 darjah 16 minit. Okay, dapat jawapannya 38 darjah berapa minit? Dapat dah kira belum? 38 darjah 44 minit Okey. Dapat tak? Ada nak tanya tak? Okey. Okey, last soalan Okey, kita tengok soalan. Okey, soalan nombor 12 Nombor 12. Cikgu tak lukis lah bulatan tu. Okay. So lebih kurang macam ni. Okay. Ni 7, 8, 3. Sini 80. Okay. Okay. Dia dalam satu bulatan. Dia mesti ada kaitan dengan segi 4 kitaran. Kalau kamu ingat lah dia tu kena itu dalam maths modern
Okey, kita buat dulu soalan A. Tengok dulu. Panjang bagi AC. Panjang bagi AC. Sini B, sini C, sini D. Okey. So dia nak panjang AC, so kita kena rujuk segitiga ABC lah. Yang tu je ada maklumat dulu, ada 3 maklumat. So dia nak panjang AC, kita guna formula apa ni? Cos Okay, sudut kat sini, sisi kat sini. Jadi kita ambil AC kuasa 2 lah. Okay, 8 kuasa 2 campur 7 kuasa 2, tolak 2 darab 8 darab 7 cos 80. Okay, so kamu kira lah AC square kamu akan dapat 93.5514. So kalau AC sahaja kamu akan dapat 9.672. Okay, yang tu. Okay, seterusnya ni A1, A2. Okay, A2 cari sudut ACD. ACD dia nak sudut dekat sini. Okay, dia nak sudut dekat sini. Okay, yang ni tadi kita dapat 9.672. Okay, so kalau dia nak sudut pada C dekat sini, ACD. Okay, macam mana cara kita nak cari ni? Tak boleh cari lagi kan? Sebab tak cukup maklumat ni. Nampak? Kita cuma ada 3 cm dengan panjang yang ni saja. So macam mana tu nak cari tu? Macam mana nak cari? Kan ada maklumat yang cikgu tertinggal kat sini? Okay. So tak cukup maklumat, kita kena cukupkan dulu maklumat dia. Siapa tahu? Macam mana caranya? Macam mana caranya? Okay. Segi 4 kitaran. Siapa ingat ciri-ciri bagi segi 4 kitaran? Siapa tahu ciri-ciri bagi segi 4 kitaran? Kalau A, B, C, D ni dia dah jadi segi 4. Okay, ciri-ciri segi 4 kitaran. Sudut yang bertentangan, yang ni, macam ni kan contoh ni, mestilah berjumlah 180 darjah. Okay, so sekarang ni yang bertentangan kita adalah sudut pada B dengan sudut pada D kat sini. So kalau sini 80, sini 100. Jadi boleh dah lah cari. Dah cukup 3 maklumat. Okay, kita ada panjang AC, kita ada panjang CD dan kita ada sudut pada P. So kita nak guna formula. Formula apa? Formula. Boleh guna formula sin tak? Boleh guna formula sin tak? Boleh. Boleh. Kena jawab. Kalau tak, cikgu tak nampak sebab yang ni cikgu tak buka kat Telegram. Okay, so kita guna formula sin sebab kita ada 100 dengan 972 ni yang bertentang. Okay, tapi kita tak boleh cari terus sudut C sebab tak ada panjang AP. Kita ada panjang CP. Okay, maksudnya kita kena cari dulu sudut pada A kat sini. Okay, kita cari dulu sudut pada A iaitu CAD. Sudut CAD. Sin sin sudut CAD. Kita perkan dengan 3. So sin 100 kita perkan dengan 9.672. So sin sudut CAD sama dengan sin 100 per 9.672 darab 3. Okay, so kamu akan dapat sudut CAD. Okay, kamu akan dapat sudut CAD ialah 17.79 darjah. Nanti tukarlah, nak tukar pada darjah dan minit, tukar Okay, dah dapat sudut CAD, baru boleh cari sudut pada ACD. Sebab dia nak ACD. So sudut ACD sama dengan 180. Tolak 100 tadi, tolak lagi dengan 17.79. So dapatlah jawapannya 62.21 nanti. Okay. Okay, seterusnya soalan B1. B1, cari luas segitiga ABC. Okay, cari luas segitiga ABC.
Okay, so sekarang ni kita gunalah sudut yang kita dapat tadi sebab ada sisi kiri dan kanan. Okay, seluas AC, luas ABC bukan seluas ACD seluas segitiga ABC. Kita guna ABC yang ni. Kita boleh guna sudut pada 80. Setengah darab 8 darab 7 sin 80. Okey. So dapat 27.575. Okey, sentimeter persegi. Luas mesti persegi. Okey, and then yang kedua, jarak terdekat B ke AC. Yang ni. Apa maksudnya? Jarak terdekat titik B ke garis AC. Okey. Kalau ikut kat sini yang terdekat dia, kalau B ke C panjang dia 7, B ke A yang ni. Kalau sebenarnya yang terdekat adalah yang bersudut tegak. Macam ni. Bersudut tegak. Okey. Yang bersudut tegak lah. B ke garis AC, inilah yang paling dekat. Kalau yang ni dia dah jadi jauh. Kalau ke sini, okey, ke sini, semua dia jadi jauh sikit. Yang paling dekat adalah yang bersudut 90 darjah ke garis AC tu. Okey. Okey, so kita kena cari jarak dia. Kita kena cari tinggi segitiga sebenarnya. Cikgu buat H tinggi segitiga yang ni, segitiga ABC. Okey. So menggunakan formula biasa saja. Setengah darab tapak darab tinggi. Okey. Setengah darab tapak dia ialah AC 9.672 darab dengan tinggi H. Okey, luas dia kita ambil yang atas. Yang ni guna luas formula ni, tapi yang ni guna luas biasa saja. 27.575. So nak dapat H 27.575 darab dulu dengan 2 bahagikan dengan 9.672. So kamu akan dapat H dia 5.702 cm. Okey? Okey, itu saja.